Pada hari kedua kembara, para peserta mengadakan majlis khas bersama penduduk kampung. Ramai orang kampung yang turut hadir memeriahkan majlis tersebut dan terdapat juga ibu bapa yang turut sama dalam majlis tersebut. Sembahyang solat adalah melalui Al-Fatihah. Jadi kalau kita salah baca Al-Fatihah, tahu surah Al-Fatihah, kalau salah baca kita takut solat kita tidak sah. Sehari 5 kali tidak sah sebab solat Al-Fatihahnya tidak sempurna. Jadi hari ini kita nak cuba baca Fatihah sama-sama, boleh ke tidak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin. Saya rasa satu pengalaman yang berbeza sangatlah. Tak pernah menempuh pun keadaan sedemikian. Maka saya meletakkan ini satu visitors ataupun satu perjalanan yang akan meninggalkan satu peristiwa yang mendalam dalam jiwa saya lah. Saya ingat. Sebab dari segi hubungan masyarakat Islam mereka ni kata-kata kerja kampung lah. Jadi alhamdulillah kita bersyukurlah kepada Allah. Kata-kata orang-orang Islam di sini boleh katakan hampir daif lah. Alhamdulillah saya dapat mengikuti kembara yang ke-6 di Kemboja ini. Saya memang cukup riang sebab saya tak pernah meninggalkan siri daripada Radio IKIM. Alhamdulillah kali ini kali pertama saya datang ke Kemboja. Saya dapat keluarga angkat yang cukup bahagia. Mereka ada di antaranya yang menterjemah dalam bahasa Inggeris. Kami dapat berbual dan kami di antara guru-guru, pesara guru dalam sebuah rumah. Mereka menghormati kita. Saya berpuasa, mereka sanggup bangun malam untuk menyediakan makanan bagi kami. Alhamdulillah, saya cukup riang dan berpuas hati dalam pengembaraan kembara ke Kemboja. Ini pengalaman saya kali pertama di Kemboja dan kali pertama juga saya ikut Easy Korban ini. Jadi pengalaman yang saya terima pada hari kedua saya berada di Kemboja adalah saya rasa gembira dan saya rasa teruja sebab saya dapat mengenali budaya yang baru dan juga cara hidup orang yang baru, sebab saya memang tidak pernah jumpa ataupun saya tidak pernah datang ke sini. Jadi saya merasakan yang apa yang saya pelajari dan apa yang saya terima di sini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi diri saya. Hai, Assalamualaikum. Sekarang kita sudah berada di hari yang kedua untuk Kembara Korban musim yang ke-6 yang dibawakan oleh Easy Kembara dan juga Radio IKIM FM. Hari ini saya berada di perkarangan ataupun di Dewan Masjid Kampung Sebau di Kampot, Cambodia ataupun Kemboja. Untuk hari kedua ni, pagi-pagi ni kita dah buat satu majlis ramah mesra bersama penduduk ataupun warga kampung. Kita ada sukaneka, tadi kita ada perkongsian ilmu dan juga tahsin ibadah bersama warga kampung Sebau ini, dan juga sekarang ni tengah berehat-rehat sambil berkongsikan aktiviti mewarna bersama adik-adik. Bukan saja adik-adik, mak adik-adik pun juga turut serta menyertai peraduan ataupun aktiviti mewarna ini. Dan petang nanti lepas Zohor kita akan sama-sama seluruh keluarga ataupun peserta kembara korban ke-6 ini akan ke pantai untuk beriadah seketika. Petang nanti sebelum malam nanti kita akan bergerak dari rumah ke rumah untuk bertakbir. Yang biasa kita bawa di Malaysia, kita lakukan di Malaysia, tapi kali ini kita perkenalkan dan kita bawakan di Kemboja, di Kampung Sebau untuk takbir raya di malam Aidiladha. Kerana hari ini juga merupakan 9 Zulhijjah, hari tasyrik, sehari sebelum menyambut Aidiladha. Malaysia memang tak ada apa yang kita naik ini. Kita tengah naik remok untuk pergi ke Pantai Cap bersama, ada nampak 3 kan, rombongan Kembara Korban yang ke-6 dibawakan oleh Easy Kembara. Dan saya berada di atas remok ni, dia beza dengan pengangkutan biasa yang disebut tuk-tuk 4 orang je. Ini sekali naik ni berapa ni? 3, 6, 13 orang boleh naik beramai-ramai untuk menuju ke Pantai Cap. Kami berasa sangat seronok ketika dibawa menaiki remok dari Kampung Seber ke Pantai Cap. Perjalanan ini adalah sejauh 4 km.
Sok Sebai. Saya sekarang berada di Pantai Kiep yang terletak berhampiran dengan kampung Sebal yang terletak di Krong Kep di Kemboja ini. Jadi untunglah orang kampung kat sini dan juga para peserta untuk kembara korban yang ke-6 ni sebab dapat meluangkan masa beriadah untuk petang-petang hari ni, untuk hari kedua ni kita berada di Pantai Kiep ini. Pantainya cukup indah, ada pesisir pantai, tempat mandi-manda dan juga ada tempat-tempat rehat dan juga tempat perairan, malah resort juga terdapat di sini. Jadi kami diberi peluang untuk berehat seketika di sini dan kita enjoy sambil mandi-manda. Jom. Saya rasa pengembaraan Easy Kembara kali ke-6 ni menggembirakan dan banyak pengalaman. Pertama sekali tak pernah naik romok, yang mana kita boleh naik dalam 15 orang. Dan kita berada kat pantai dia dan pantai dia juga agak bersih, tenang. Tahun ini adalah tahun ketiga betul-betul saya beraya di Kemboja, yang mana ketiga-tiga tahun ini kampungnya berbeza, dan untuk kali ini alhamdulillah pengalaman yang sangat berbeza kerana kita berada di kampung orang yang agak tidak sesusah yang 2 tahun sebelum inilah. Jadi saya lihat untuk kampung kali ini mereka ada air, elektrik, tak ada masalah. Jadi saya harap semuanya berjalan lancar dan insya-Allah saya harapkan semua peserta akan mendapat banyak iktibar dan seronok insya-Allah. Di sepanjang pinggir pantai ini, terdapat banyak restoran yang dibuka sehingga ke malam hari. Selain itu, ada beberapa kegiatan lain yang boleh kita lakukan di pantai ini seperti boat tour, bermain bola tampar pantai, jet ski dan banana boat. Jika ingin menikmati pantai ini lebih lama, kita boleh memilih penginapan yang terdapat di seberang jalan dari pantai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sekarang kami berada di Masjid Al-Qasim, Kampung Sebal di Krong Kep, Kemboja, dan malam ni merupakan malam Hari Raya Aidilladha dan kami merancang, Allah juga merancang, Allah jugalah sebaik-baik perancang. Kita sebenarnya merancang untuk pergi rumah ke rumah untuk takbir hari raya, tapi dah ditakdirkan hujan turun dengan sangat lebat malam ini, jadi kami memilih untuk bertakbir di masjid ini sahaja pada malam ini. Apapun alhamdulillah semua dapat kumpul untuk bertakbir bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alunan dan laungan takbir memulakan pagi 10 Zulhijjah di Masjid Al-Qasim Nurul Muttaqin di Kampung Sebal, Krong Kep, Kemboja untuk kembara korban yang ke-6. Dan alhamdulillah kesemua para peserta kembara kita dan juga seluruh penduduk Kampung Sebal ini dapat berkumpul di masjid ini seawal pagi jam 8 pagi untuk sama-sama bertakbir sebelum solat sunat Aidilladha dan diikuti dengan khutbah hari raya yang akan disampaikan oleh imam masjid di sini, manakala solat akan diimamkan oleh imam dari Malaysia insya-Allah. Dan selepas solat Aidilladha kami akan sama-sama berkumpul sekali lagi untuk menyaksikan ibadah korban yang mana turut disertai oleh kesemua para peserta dari Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saudara muslimin wa rahimakumullah. Selanjutnya kita jumpa Allah Subhanahu wa taala makan jeru nang aku syukur pun terjumpa dia. Ibro Allah Subhanahu wa taala dia makan dan bantuk ayu jiwanរបស់យើងឲ្យលោកហើយបានជួបនឹងថ្ងៃអររាយាដែលមូលនេះថ្ងៃអររាយានេះឲ្យស្គាល់ថាថ្ងៃអររាយាពុនបាន Setelah selesai solat Aidilladha,
kami menuju ke lokasi pertama sembelihan di Padang Ragut. Kami memulakan sembelihan pertama di kawasan tersebut sebanyak 33 ekor lembu yang disembelih pada pagi tersebut. Sekarang saya sedang berada di lapangan tempat penyembelihan lembu-lembu korban para peserta kembara korban 6 kali ini yang diletakkan ataupun ditempatkan di Bendang ataupun sawah Bendang. Sebanyak 33 ekor lembu kesemuanya telah pun berjaya disembelih sebahagiannya dan yang lain sedang berjalan. Dan di belakang saya sekarang anda dapat saksikan proses melapah daging lembu dan kemudian akan dibahagi-bahagikan kepada seluruh penduduk kampung dan juga kampung yang berhampiran. Gotong royong oleh orang kampung dan juga para peserta sedang berjalan dan sama-sama doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Sebanyak 33 ekor lembu telah selamat disembelih untuk ibadat kurban tahun 2014. Syukur Alhamdulillah, walaupun jumlah yang banyak, semuanya selesai dalam tempoh yang tidak terlalu lama. Ini merupakan lokasi terakhir kembara korban kami di sini. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua peserta-peserta kembara korban dan tidak lupa peserta daripada masyarakat kampung Sber. Alhamdulillah kita dah melakukan aktiviti bersama masyarakat kampung selama 3 hari 2 malam dan kita dah berkorban di sini sehingga 35 ekor tadi. Dan kami daripada Izi Korban, Izi Kembara dan masyarakat Malaysia mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat kampung Sber kerana memberi kerjasama yang sangat baik kepada kami dan melayani. Alhamdulillah, sebelum kita berangkat ke Phnom Penh, Kemboja, sebelum kami tinggalkan kampung Sebau ini, sebelum ini kita sempat menyampaikan sumbangan untuk pembinaan kolam Masjid Al-Qasim ini yang bernilai $1,900 Amerika untuk pembinaan sebuah kolam memudahkan para jemaah mengambil wuduk. Dan kemudian kita juga turut menyampaikan sedikit sumbangan untuk salah seorang pelajar di sini yang merupakan pelajar Mahat Tahfiz di Kedah, Malaysia yang akan melakukan sedikit pembedahan di wajah beliau. Sebelum beliau melakukan pembedahan, kita bagi sedikit sumbangan supaya beliau dapat kembali sambung belajar di Malaysia. Dan yang ketiga, kita ada duit raya untuk anak-anak kecil di sini untuk memeriahkan dan menggembirakan mereka di Hari Raya Aidiladha ini. Sayu rasa di hati untuk berpisah dengan masyarakat kampung tersebut. Segala pengalaman kami semasa berada di kampung tersebut tidak akan dapat kami lupakan. Perjalanan kami mengambil masa selama 4 jam untuk sampai ke Hotel New York di Phnom Penh. Alhamdulillah, sekarang saya berada di perkarangan Hotel New York di tengah-tengah bandaraya Phnom Penh, Kemboja. Kami semua baru sampai, kesemua para peserta kembara korban ke-6 baru sampai, masing-masing nak check in bilik hotel masing-masing dan berehat seketika. Maklumlah macam-macam ada di jalan raya tadi. Kami akan berehat seketika dan akan sambung aktiviti untuk hari ini. Pada malam hari nanti ada makan malam dan kemudian berehat sebelum disambung program esok hari. Ada akikah, ada pusing-pusing dan ronda-ronda bandar raya Phnom Penh dan banyak lagi aktiviti menarik untuk hari ini. Itu saja setakat perkongsian kita. Baiklah, kita di Bandaraya Phnom Penh, Kemboja saat ini dan saya bersama Duta Izi Kembara. Kalau sekarang ni kembara korban yang musim yang ke-6 tau, tapi dia dah pergi 7 kali. Ni dia dutanya, itu Abang Abon. Assalamualaikum Abang Abon. Waalaikumsalam. Dari pagi sampai ke petang, tiba di rumah orang dah azan. Terima kasih dan selamat datang mengembara bersama Izi Korban. Tengok nampak permainan dia. 7 tahun punya kembara dah boleh pantun tentang Kemboja lah. Ini Duta Izi Kembara itu Abang Abon. Dan juga saya rasa dah dapat PR ke ni? PR Kemboja apa? Sebenarnya saya buat ni sebagai jariah aja. Terima kasih kepada Izi Korban dan Izi Kembara, pada Tuan Pada Ustaz Azhar kerana memberi saya ruang dan peluang untuk saya membuat jariah
di Kemboja dalam dua benda yang dibuat, sama ada mengembara dan korban. Izi kembara dan izi korban. Alhamdulillah lah, kali ke-7 dah masuk ni. Dan ramai orang tanya saya kenapa ke Kemboja je. Sebab saya rasa jiwa saya di sinilah. Oh, itu dia. Tak ada apa-apa yang tinggal kat sini Jiwa je kat sini. Baik, Abang Mun. Macam mana agaknya selepas 7 tahun ni tentang perubahan-perubahan yang dialami ataupun 7 tahun tu dan pergi tempat yang sama mungkin, bagaimana pengalaman abang sendirilah sebagai duta? Okey, alhamdulillah kali ni sebab apa, setiap yang kita berombongan tu banyak beza dia. Dan saya selalu membanding-banding, membezakan antara satu kampung ke satu kampung. Yang pentingnya dia Muslim. Satu lagi dia punya tahap pendidikan dia agak berbeza. Tahap kehidupan dia pun jauh berbeza. Dan paling yang sama kita tengok adalah cara hidup. Cara dia ambil air semayang dengan keadaan yang agak serba kekurangan. Dan satu lagi kehidupan dia dan cara makan pun ala kadar saja. Jadi kalau kita nak merasa korban yang paling saya minat, bukan saja kita korban binatang tu, ternakan, tapi kita korban kita punya jiwa dan raga, si pengorbannya. Ada istilah tu. Yang berkorban tu lah. Yang berkorban tu, cara hidup dia juga kena sama, walaupun dia kaya, walaupun dia mewah di Kuala Lumpur, dan dia kena korbankan cara hidup dia di sini. Cara tidur, cara makan dengan keadaan yang serba kekurangan. Kalau kita dapat reda dengan cara itu, kita rasa kita dapat bersyukur, dan saya rasa kita berkorban dua dalam satu. Itu pendapat saya lah. Kalau orang kata nak berkorban bukan saja haiwan, mata ternakan, tapi berkorban jiwa dan raga. Berada di Central Market, Phnom Penh. Inilah tempat yang paling disukai pelancong, terutama wanita, untuk membeli belah dengan harga yang berpatutan. Pasar ini dibina sejak tahun 1935 lagi. Pelbagai barang ada dijual di sini. Sekarang saya berada di atas sebuah bot yang sedang bergerak melalui arus deras lah, boleh kata deras ataupun sederhana, di Sungai Tonle Sap di tengah-tengah Bandaraya Phnom Penh, yang mana berlatar belakangkan Bandaraya Phnom Penh itu sendiri. Dan kesemua para peserta kembara korban ke-6 ini sudah pun berada di atas bot sambil diberikan taklimat oleh saudara Razali, merupakan warga Kemboja, tentang sungai ini, Sungai Tonle Sap yang menuju ke Sungai Mekong dan sebagainya. Sambil-sambil itu kami juga bersantai-santai di atas bot yang mengambil masa lebih kurang 45 minit untuk pergi dan kemudian kembali ke jetinya di awal tadi. Sekarang kita berada di atas Sungai Tonle Sap yang start daripada Siem Reap, Angkor Wat, dan kita berakhirnya di Phnom Penh, depan Istana Kerajaan, Istana Raja sekarang. Dan yang depan kita ini dipanggil Sungai Empat Muka atau Kuala Sungai. Sebab yang depan yang sebelah kanan saya ini ada 4 sungai pertemuan. Ada 4 sungai pertemuan. Satu Sungai Tonle Sap ini, yang kedua Sungai Mekong atas ke Laos, kita sepadan ke Laos, sama Sungai Mekong bawah ke Laut Cina melalui Vietnam, dan satu sungai lagi nama dia Sungai Tonle Basak sebelah kanan. Ini pertemuan sungai. Sini panggil Sungai Empat Muka. Jika di Malaysia, harga untuk menaiki sebuah bot persiaran mungkin agak mahal berbanding di sini, yang cuma mengenakan sebanyak $20 sahaja untuk satu perjalanan. Para peserta Izi Korban dibawa bersiar-siar untuk melihat kawasan persekitaran Bandar Phnom Penh.
Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung Kembara Korban untuk tahun yang ke-6 bersama Easy Kembara. Kita ada Radio IKIM FM dan juga TV IKIM dan juga 53 orang peserta dari kampung. Kita pergi ke Kampung Sebal di Krong Kaip, Kemboja, kemudian pergi pula ke Bandaraya Phnom Penh di Kemboja ini. Macam-macam pengalaman yang telah kita lalui bersama-sama para peserta. Ada juga peserta yang akan kembali ke tanah air Malaysia dan ada sebahagiannya yang turut menyambung perjalanan ke Siem Reap, pergi ke Angkor Wat dan tempat-tempat ataupun lokasi lain. Tapi saya nak baliklah, kita semua akan kembali ke tanah air insya-Allah. Dan banyak yang kita pelajari yang anda juga dapat saksikan menerusi Kembara kita kali ini. Harap dapatlah banyak ibrah yang kita boleh perolehi. Saya akhiri dengan pantun. Dari kampung pergi ke bandar, pusing-pusing negara Kemboja. Banyak perkara kita dah belajar. Kembara Korban bersama Easy Kembara. Dan juga saya Sufian Amrin mewakili Radio IKIM FM dan juga TV IKIM mengucapkan terima kasih atas perhatian semua dan terima kasih pada Easy Kembara atas Kembara yang sangat berfaedah dan bermanfaat ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. เราฟังเสียงอาซานจิตวิญญาณของคนที่มุมีเมื่อเราฟังเสียงอาซาน